Bali. Baik saudara, dalam tempoh 5 dekad yang lalu, Malaysia berjaya menjadi antara negara yang terbaik di Asia dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Ke arah memperkukuhkan kedudukan ini, kerajaan mengumumkan rancangan Malaysia ke-11 minggu lalu, Pelan 5 tahun yang merupakan pusingan terakhir bagi mencapai status negara maju menjelang 2020. Bagi mengupas lebih lanjut mengenai RMK11, bersama kita di studio, Dr. Shaufiq Fahmi Siddiq, pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Baik, terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1. Baik, permulaan Doktor, mungkin dari segi pendapat keseluruhan mengenai dengan RMK11 yang baru saja diumumkan minggu lalu mampukah RMK11 memenuhi aspirasi tahun 2020? Pandangan Doktor. Terima kasih Kamal. Secara umumnya saya berpendapat yang RMK11 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada minggu lepas mempunyai pelan-pelan strategi yang saya kira lengkap dan boleh membantu memacu negara kita ke arah memperolehi pendapatan yang tinggi pada tahun 2020. Jika kita lihat di sini ada 6 teras strategik yang merangkumi bukan sahaja pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjurus kepada rakyat. Okey. Dari segi ia melihat untuk memperkukuh masyarakat yang saksama, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Ini penting sebab bagi saya wawasan 2020 bukan hanya untuk kita menjadi negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Sekarang target kita adalah di sekitar $15,000 Amerika untuk PNK ataupun pendapatan negara kasar per kapita Jadi kita untuk mencapai pertumbuhan tersebut ataupun tahap income tersebut, kita perlu memacu ekonomi kita dan kita lihat kita ada strategi-strategi seperti menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemapanan dan mengukuh infrastruktur ekonomi dan sebagainya. Ingin saya menarik perhatian ke sini penting bagi kita memacu ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita secara lestari. Kita mahu ekonomi kita bukan hanya berkembang tetapi berkembang secara lestari. Kita tidak mahu merosakkan alam sekitar. Misal kata. Dan untuk menjadi satu negara yang hanya berpendapatan tinggi tanpa melihat kepada pengembangan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat, saya rasa tidak lengkap. Jadi dengan adanya pelan-pelan strategik sebegini, saya rasa kita boleh mencapai apa yang diimpikan, iaitu wawasan 2020. Dan Doktor tadi ada menyebut mengenai dengan menjadikan salah satu contoh negara seperti Jepun mungkin dalam sektor ataupun ekonomi yang mampan mungkin boleh jelaskan sedikit. Okey, Jepun, apa yang kita lihat, Jepun adalah satu negara yang pesat dan negara yang maju. Mereka menggunakan natural resource ataupun sumber alam sekitar mereka dan mereka menggantikannya dengan apa yang kita namakan physical capital ataupun modal fizikal yang dapat menjana pendapatan. Walaupun mereka mungkin tidak banyak sumber alam sekitar, tetapi mereka mempunyai aset fizikal ataupun sumber fizikal yang dapat menjana pendapatan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kita mahu begini kita mahu kita menggunakan sumber alam sekitar kita dan kita gantikan dengan sumber-sumber fizikal yang dapat terus menjana pendapatan di negara ini. Baik Doktor, mungkin ramai penganalisis ekonomi berpendapat RMK11 ini adalah satu rancangan yang menyeluruh dan menyentuh segenap lapisan masyarakat. Namun ada juga yang sanksi akan pelaksanaannya. Mungkin pandangan
Doktor, bagaimana? Saya rasa di sini mereka mungkin merasa sangsi kerana jika kita lihat pada masa ini jurang pendapatan antara golongan kaya ataupun berada dengan golongan miskin agak besar. Jadi kalau kita tengok dari sudut ekonomi, Gini coefficient ataupun koefisien Gini kita berada di sekitar lebih sedikit daripada 40%, iaitu agak tinggi. Dan untuk lebih mudah difahami, kita boleh lihat dari sudut perbelanjaan isi rumah misal kata. Jadi kalau kita lihat ya, lebih kurang 35% jumlah perbelanjaan isi rumah di Malaysia datang dari 10% golongan yang terkaya. Jadi besar ya, perbelanjaan kita sebenarnya datang daripada golongan-golongan berada. Dan jika kita lihat pula kepada golongan-golongan yang kurang berada ataupun golongan miskin, kita lihat mereka menyumbang hanyalah lebih kurang 1.8% sahaja kepada jumlah perbelanjaan isi rumah di Malaysia. Jadi kita lihat di sini orang-orang berada berbelanja lebih daripada 15 kali daripada orang-orang yang kurang berada. Jadi di situ terdapat jurang yang besar. Jadi saya rasa agak biasa untuk orang merasa risau jika negara kita menjadi sebuah negara maju, kenikmatan negara maju ataupun pendapatan tinggi itu tidak dapat dinikmati oleh semua golongan, terutamanya golongan-golongan yang di bawah ini. Jadi harapkan pelaksananya sepatutnya kita memberikan keyakinan terhadap pelaksanaan 5 tahun akan datang. Ya, insyaAllah Kamal. Tapi kalau kita lihat apa yang diletakkan di sini dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, baru-baru kita lihat dia melihat kepada pembangunan infrastruktur tidak hanya di kawasan-kawasan tertentu tetapi di luar-luar bandar supaya kemajuan negara kita dapat dinikmati oleh semua golongan, bukan hanya golongan bandar tetapi juga untuk golongan-golongan di luar bandar sana. Ya. Baik. Dan kita melihat juga RMK11 ya, terutama sekali memberikan penekanan kepada pertumbuhan berpaksikan rakyat. Dan mungkin ya pada pandangan doktor sendiri, apakah kaedah terbaik bagi kerajaan untuk memastikan ya segenap lapisan seperti yang dikatakan doktor tadi, segenap lapisan rakyat merasai pertumbuhan ekonomi negara itu? Pandangan doktor. Jadi saya ingin bercakap dari segi teori ekonomi lah. Jadi jika kita lihat kalau ekonomi sesebuah negara itu berkembang, secara teorinya ia akan mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Dan kita perlu pastikan peluang-peluang ini diberi kepada semua lapisan ataupun accessible kepada semua lapisan rakyat. Saya lihat salah satu strategi yang kita ada di sini ialah yang saya tertarik iaitu mempercepatkan pembangunan modal insan. Jadi di sini jika kita melabur untuk meningkatkan kecekapan tenaga kerja kita, mereka mungkin akan layak untuk bekerja di dalam peluang-peluang pekerjaan baru yang kita akan dapat jika negara kita berkembang maju nanti. Jadi di sini juga saya lihat kerajaan cuba untuk mengurangkan jurang dengan cara seperti Kamal sebutkan tadi, BRIM misal kata. Saya rasa ia dapat melegakan sedikit kesusahan yang dihadapi oleh mungkin golongan bawahan, tapi pada pendapat peribadi saya rasa ini bukanlah satu strategi yang boleh kita jalankan di dalam jangka masa panjang. Kita perlu lihat kepada strategi-strategi yang lebih mampan daripada strategi transfer payment seperti BRIM. Ia merupakan redistributive policy, ya betul, dia boleh melegakan income ataupun ia boleh pendapatan untuk golongan yang penerima, tetapi saya tak rasa ia mampan di dalam jangka masa panjang. Baik. Dan tadi dikatakan bahawa kerajaan memfokuskan kepada pembangunan modal insan dalam sektor-sektor baru. Mungkin doktor boleh ulas sedikit mengenai dengan bagaimana jenis ataupun kriteria modal insan yang perlu kita bangunkan?
pada pandangan doktor? Pada pandangan saya, sebuah negara maju sudah pastilah memerlukan tenaga kerja yang mempunyai skill-skill yang kemahiran yang tinggi. Jadi dengan adanya kita melihat universiti semakin banyak di Malaysia dan sekarang kita menjurus kepada program-program di mana universiti bekerjasama dengan industri disebut lebih kepada kemahiran vocational. Dan kemahiran vocational bukanlah kemahiran vocational untuk seperti dahulu, tetapi kemahiran vocational supaya mereka senang mengadaptasi kepada keperluan industri. Saya rasa ini adalah polisi-polisi yang amat bagus. Baik, mungkin dari segi perspektif ekonomi makro ya, Doktor. KDNK dianggap berkembang 5 hingga dalam 6% ya, dan PNK per kapita seperti yang dinyatakan juga dijangka mencapai 15,690 melebihi paras pendapatan minimum, iaitu sebanyak $15,000 bagi ekonomi berpendapatan tinggi. Jadi, adakah ini sebenarnya mampu dicapai ya, memandangkan PNK negara tahun lalu berada pada $10,796 Amerika. Okey, PNK ataupun GNI Gross National Income, jika kita mahu GNI ataupun PNK kita berada pada paras $15,000 Amerika per kapita pada tahun 2020, PNK perlu berkembang lebih kurang 8% setiap tahun mulai sekarang. Jadi dari sudut GDP pula, GDP perlu berkembang sebanyak lebih kurang 5 sehingga 6%. Jadi jika kita lihat, ini bukanlah sesuatu yang agak mustahil. Sebab kalau kita lihat pada pertumbuhan ekonomi tahun-tahun lepas, secara puratanya 10 tahun lepas kita melihat GDP ataupun keluaran dalam negara kasar kita berkembang lebih kurang 5% secara purata setiap tahun. Walaupun saya kata ia tidak mustahil, ia juga bukanlah sesuatu yang terlampau mudah. Di sini kerajaan mensasarkan pertumbuhan yang tinggi pada komponen GDP seperti perbelanjaan dan juga pelaburan. Baik. Okey, sebagai contoh pelaburan ya, dalam keadaan ekonomi global yang agak tidak menentu sekarang, kita agak sukar bagi kita untuk mengharap yang pelaburan boleh berkembang dengan pesat. Contohnya doktor, seperti kejatuhan harga minyak mungkin? Ya, saya rasa itu salah satu faktor yang boleh menjadi cabaran kepada kita. Tapi sebelum saya pergi ke situ, saya rasa ada beberapa perkara di sini. Jadi kita mahu GDP berkembang sebanyak 5 hingga 6% dan kita mensasarkan perkembangan yang tinggi dan pesat di dalam komponen GDP seperti perbelanjaan dan pelaburan. Pelaburan misal kata susah untuk kita jangkakan sama ada ia boleh berkembang dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan saya rasa pada masa sekarang kerajaan mungkin lebih mengharapkan kepada pihak swasta untuk menyumbang ke arah pelaburan ataupun gross capital formation. Kita saya rasa sudah sampai pada satu tahap di mana sukar bagi kita untuk mengharap kerajaan melabur ataupun pelaburan dari pihak kerajaan, pelaburan yang tinggi daripada pihak kerajaan, kerana umum kita tahu hutang negara sekarang sudah mencapai paras yang agak tinggi, iaitu lebih kurang, tak salah saya, 53% daripada GDP ataupun daripada keluaran negara kasar kita. Jadi, itu adalah satu cabaran, tapi tidak mustahil kan? Ya, tidak mustahil. Tidak mustahil sekali. Ia adalah cabaran. Dan soalan mengenai doktor, mengenai dengan kejatuhan harga minyak, adakah ia akan memberikannya kesan pada pelan jangka panjang sehingga ke tahun 2020? Secara ringkasnya, bagaimana doktor? Pandangan doktor. Minyak ni, kalau kita lihat, minyak ni merupakan salah satu komponen ekspor negara kita yang utama lah. Nilai ekspor petroleum dan juga cecair asli negara kita, saya kira berada lebih daripada ringgit Malaysia 150 bilion setahun. Itu lebih daripada 20% jumlah ekspor negara kita. Ya, secara langsung dan tidak langsung ia akan efek memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Baik, Dr. Shafiq, terima kasih kerana sudi memberikan berkongsi mengenai dengan keadaan dan bagaimana RMK11 boleh memberikan impak yang positif menjelang tahun 2020. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Kamal. Baik.